Okay. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, siapa yang dah ada dengan Kak Dia hari ini? Okey. Hari ini Kak Dia saja tak bagi tahu awal apa topik yang Kak Dia nak sharekan. Okey. Kak Dia nak share tentang yang Kak Dia pernah sebut sebelum ni. Sering kita berdoa, kita rasa Allah tak jawab doa kita. Ila kata Assalamualaikum Kak Di. Waalaikumsalam Ila. So topik Kak Dia hari ni adalah kita selalu berdoa, tapi kadang-kadang kita merasakan doa kita tu seperti tak didengar. Lama sangat kita berdoa tapi doa kita seakan-akan tak didengari. So Jana cakap Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Jana. Kan, jadi kita selalu kita doa, kadang-kadang sampai kita rasa macam, ya Allah, kenapa Allah tak dengar doa kita, kenapa Allah tak sampaikan doa kita. So topik kita malam ni adalah tentang tu. Sebab sebenarnya pencarian yang perkongsian Kak Dia adalah perkongsian yang Kak Dia sendiri melalui proses yang sama. Kak Dia ada feeling yang sama, Kak Dia merasakan dan Kak Dia rasa semua orang pun melaluinya. Kita doa, tapi kita terasa seperti doa kita tak dijawab. Doa kita macam, kenapa tak sampai-sampai doa yang kita minta. Wara kata Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Wara. Puan Faizal kata Assalamualaikum Puan Dia. Waalaikumsalam Puan. So Kak Dia rasa Kak Dia tak nak drag panjang. Pukul 9 dah, so kita bermula. But before that, Kak Dia nak cerita. Puan Zurina kata Assalamualaikum Puan Dia. Waalaikumsalam Puan. Hari ini Kak Dia nak share tentang topik, mungkin juga ada yang berkata sebelum berlakunya COVID-19 dah ada situasi dalam kehidupan, tapi bila berlaku COVID-19 makin worse yang dia rasakan. Worse yang keadaan dia rasa macam, kenapa makin teruk, kenapa jadi macam ni, kenapa Allah uji macam ni. Pasti ada doa-doa yang baik yang diminta sebelum ni, tetapi kenapa ujian yang begini yang sampai, kenapa bukan apa yang kita minta yang sampai. So masa Kak Dia bertanya dalam diri Kak Dia, kenapa benda ni berlaku, dan Kak Dia selalu trigger setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Allah dah beri role model dia, Nabi-Nabi dah lalu. So jawapan dia ada pada kisah-kisah Nabi kalau kita cari. So Kak Dia mencari jawapan dan Kak Dia jumpa jawapan yang Kak Dia cari dalam surah Wadduha. Kak Dia jumpa jawapan yang Kak Dia cari dekat dalam surah Wadduha. So inilah yang Kak Dia nak kongsikan. Sebelum tu, I have my Quran here. Alhamdulillah dah ada masa ada sembahyang. So untuk nak buat tafsir apa maksud Wadduha, so Kak Dia pun tak nak tersilap. So let me just open my Quran, tengok apa dia punya terjemahan. So surah Wadduha. Begin. Surah ni diturunkan waktu tu. Bila surah ni diturunkan? Ada satu ketika Nabi dia berdoa. Ada satu ketika, dalam tempoh 6 bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak menerima apa-apa wahyu pun dari Allah. Jibril tak turun jumpa dia. Jibril tak turun jumpa dia. Dia tak dapat apa-apa wahyu dari Allah. Jadi waktu tu pengikut-pengikut dia dah mula berkata macam biasa. Benda ni biasa berlaku dekat kita. Bila ada tu ramailah suara sumbang yang akan cakap. Pengikut dia kata orang yang against Nabi, dia kata Allah pun dah tak ada benda yang Allah murka dengan kau, ada benda yang Allah pun dah tak dengar doa kau, Allah pun dah tak nak jumpa, Allah Jibril pun dah tak turun jumpa kau. So those kind of thing, sehingga Nabi Allah turunkan dia sama macam kita, seperti manusia biasa, mempunyai naluri yang sama macam manusia biasa. So dia merasakan benda yang sama macam yang kita rasa. Adakah Allah tak sayang dia? Kenapa Allah tak jawab doa dia? Kenapa Allah tak hantar Jibril jumpa dia? Kenapa Allah tak bagi dia wahyu? Itulah sebabnya selepas tu turunnya surah Wadduha.
Okay, Puan Zurina kata Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. So Kak Dia share ya. Kak Dia kena pendekkan sebab kalau nak cerita dia akan jadi panjang. So sebab biasanya topik ni secara details dia Kak Dia ambil masa about satu session juga sebenarnya untuk terangkan in details. Okay, tapi kita ada dalam 20 minit saja. So Kak Dia cuba cut it short. Dan doa Kak Dia mudah-mudahan Allah lancarkan lisan Kak Dia mengikut apa yang pendengar-pendengar live ni perlukan, dan mudah-mudahan dia menjadi asbab perubahan ke arah kebaikan dalam kehidupan you. Okey, itu harapan Kak Dia, dan mudah-mudahan Allah lancarkan lisan Kak Dia untuk kebaikan. Okey. So surah Wadduha, bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia kata pertama sekali ayat dia bermaksud demi waktu duha ketika matahari naik tinggi. Okey. Kenapa demi waktu duha? Sebab bila dia kata demi waktu duha, ni cikgu Kak Dia ajar, cikgu Kak Dia sampaikan, dia kata demi waktu duha adalah memberi kita harapan. Esok ada hari baru. Esok ada hari baru. Waktu duha ni waktu unik. Kan kalau kita dengar doa solat duha, okey, pun unik. Waktu duha ni dia sangat special. So dia adalah satu pengharapan bagi orang yang bila dia berdoa, doa dia tak sampai lagi. Remember, besok masih ada harapan untuk you. Okay. Dan next, dia kata demi malam apabila dia sunyi. Okay. Waktu malam, waktu you dengan dia. Mintalah. Waktu tu you minta. Esoknya you boleh tak harapan. Malam, you dengan dia. You minta apa yang nak minta. Waktu sunyi, waktu you dengan dia. Okay. Next. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dalam kurungan Muhammad dan tidak pula membencimu. Okey, Allah jawab pada Nabi, dia kata dia tidak meninggalkan Nabi dan dia tak membenci Nabi. Okey. Ayat keempat, dan sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaannya. Okey. Okey. Kejap lagi Kak Dia kupas. Okey. Kelima, dan sesungguhnya kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnianya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Okey. Ayat ke-6, maksud ayat ke-6, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Ayat ni sangat touch Kak Dia. Why? Sering dalam fikiran kita merasakan kehidupan kita yang tentukan, tapi Kak Dia nak cakap, Allah tunjukkan role model dekat Nabi. Dia lahir, dia tak ada ayah. Dia kecil, dia tak ada mak. Tapi siapa yang atur kehidupan dia, beri dia kasih sayang, beri dia kehidupan, beri dia rezeki, bagi dia kehidupan dia, Allah tu. Sebab tu dia kata, kan, ayat ni actually kupasan untuk ayat 6 ni pun dia sangat deep sebenarnya. Okey, ayat tu sangat deep. Okey. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Okey. Ayat ke-7, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberimu petunjuk. Okey. 8, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Okey. 9, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Okey. Ayat ke-10 maksud dia, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau mengherdiknya. Okey, dan ayat yang ke-11, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Okey. Sadaqallahul azim. Okey. Ayat ni dia beritahu, okey, Allah tak pernah tinggal kita. Allah tak pernah tinggal kita. Allah tak pernah tinggal kita. Dia tak pernah benci kita. Few days past memang Kak Dia selalu bercakap, Allah sayang kita lebih daripada mak abah kita sayang kita. Dia create kita. Dia sayang kita. Okay? Okay? Allah sayang kita. Okay? Dan ayat yang seterusnya dia kata, okay? First, esoknya ada harapan. Setiap dalam kehidupan tu penuhkan dengan harapan. Ada hari baru, ada hari baru. Waktu you sunyi, waktu you sendiri, waktu you dengan dia, minta apa yang you nak, luahkan apa yang you nak cakap. Okay, and next dia kata, bukankah penghujung you lebih baik daripada permulaannya.
Sebab tu Kak Dia selalu cakap, kita kaji diri kita. Kalau kita tengok kita yang 10 tahun dulu, ya Allah, subhanallah, Masya Allah, berapa bagusnya kehidupan kita hari ni berbanding kita dulu. Tapi bila kita bandingkan diri kita dengan orang lain, itu yang kita nampak banyaknya kurang dalam hidup kita. Sebenarnya, ya Allah, banyak sangat nikmat yang kita dah bagi, yang kehidupan kita jauh lebih baik daripada kita yang dahulu. Okay? So, Kak Dia cuba ringkaskan again. Kak Dia harap apa yang Kak Dia kongsikan ni sampai dan ada manfaat. Sekiranya ada perkara yang ingin ditanya, silakan tanya. Kak Dia cuba menjawab agar tidak timbul silap faham. Okay? Dan lepas tu dia kata, bukankah Allah yang jaga dia? Okay? Bukankah Allah yang jaga kita? Bukankah Allah yang jaga kita? Di saat kita keliru, di saat kita bingung, Allah yang jaga kita. Okay? Dan dia kata, dua situasi ni. Ini pun antara benda yang Kak Dia, the moment Kak Dia belajar tentang surah Wadduha ni, I don't know how much I cried, because bersyukur dia yang diajar dalam tips surah Wadduha ni. Dia kata, you tengok dua situasi ni untuk you belajar untuk bersyukur. Okay? First, okay, adalah anak yatim piatu. Tuan-tuan, puan-puan. Okay? Tuan-tuan, puan-puan. Hari ni, no matter how much kita rasa situasi yang ada dalam hidup kita, kita masih ada mak, masih ada ayah, masih ada anak, masih ada adik-beradik, masih ada keluarga untuk you cari. You imagine anak yatim piatu yang dah tak ada siapa-siapa. Who else dia ada? Who else yang dia ada? Surah Wadduha ni dia kata, kalau untuk you belajar bersyukur, you look at these two senario kehidupan. Anak yatim, siapa dia ada? Hari ni kita nak balik, kita ada anak yang kita boleh peluk, kita ada husband, wife yang kita ada isteri, kita ada suami, kita ada mak, kita ada ayah, kita ada adik-beradik kita ada rumah nak balik. Anak yatim piatu dia nak pergi mana? Dia nak peluk siapa? Sebab tu kenapa Allah sangat menjaga anak yatim piatu. Sebab tu dia tunjukkan, kalau Kak Dia nak cerita tentang kisah Aminah dan Abdullah, ibu dan ayah pada Rasulullah, Kak Dia rasa I would cry. Sebab bagaimana bagaimana struggle, bagaimana Allah uji orang-orang ni, hebat sungguh. Okay, dan Allah lahirkan Nabi dengan keadaan dia yatim. Bagaimana dia lalu, okay, bagaimana dia lalu hidup dia. Okay, so first anak yatim, still bersyukur sebab you ada keluarga you. Okay, you ada keluarga you. You ada ayah you ada anak-anak you ada husband you ada wife you still ada orang yang you boleh balik, boleh peluk, boleh sayang. Okay. Kedua, you look at orang susah, fakir miskin. Okay. Dalam hidup kita, berapa kali, berapa malam yang kita tidur dengan perut kita berlapar? Berapa kali dalam hidup kita, kita tidur dengan perut kita yang lapar? Berapa kali dalam hidup kita, kita tidur dengan perut yang lapar? Tapi golongan ni, dia berdoa, dia berharap esok masih ada dia tidur dengan lapar, agar lapar dia tu hilang. Sebab tu Allah pesan, jangan herdik orang yang meminta. Sebab kita tak pernah tahu situasi orang tu. Dan bersyukurlah. Bersyukurlah. Dan kalau hari tu Kak Dia cakap, kita syukur sebab apa yang kita ada. This is antara dua benda lagi yang betul-betul deep. Bila kita faham betul-betul, syukurlah. Syukurlah. Okay. So inilah yang bila Allah tak menjawab doa kita, Allah dengar, Allah sayang, Allah tak pernah membenci kita. Allah jaga kita. Ingat, yang penting adalah pengakhirannya lebih baik daripada permulaannya. Itu janji dia dalam surah Wadduha. Okay, bukan janji kita, bukan janji Kak Dia. Okay, ini janji dia yang dia tulis dalam surah Wadduha. Okay, janji dia yang dia akan jaga you, dia akan pastikan pengakhiran you akan jadi lebih baik daripada permulaannya. Okay, so ada soalan untuk Kak Dia. Okay, Tuan Hazlan kata salam Puan Dia. Waalaikumsalam Tuan. Okay, so Kak Dia harap ada manfaat daripada sharing Kak Dia. Oh, okay, 10 minit, very fast. Okay, so
mungkin terlalu berhati-hati nak sampaikan tu, jadi benda tu jadi sangat cepat. Okay, so kalau ada yang nak tanya, Kak dia menerima jika ada yang nak tanya. Okay, Allah tak pernah tinggalkan kita. Dia sangat sayangkan kita. In fact, dia sayang kita lebih daripada mak abah kita sayangkan kita. And dalam hidup kita kena faham, tak ada orang yang kenal, tak ada orang yang faham kita lebih daripada dia kenal dan faham kita. Dalam apa situasi pun, balik kat dia. Balik kat dia. Okay, Kak dia harap topik kita hari ni kan tentang kadang-kadang kita berdoa tapi Allah tak dengar doa kita. Kita doa, lama sangat kita minta apa yang kita minta tapi Allah tak sampaikan. Okay, tapi Allah jawab. Situation dia sama macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, waktu dalam tempoh 6 bulan Allah tak turunkan Jibril jumpa dia, tak ada wahyu. So orang keliling dia kata, tengoklah wahai Muhammad, Allah pun dah tak hantar Jibril jumpa kau. Okay, Allah dah tak sayang kau. Allah dah benci kau. Okay, sebab tu Allah stated dekat dalam surah Wadduha, aku tak membencimu. Aku tak membencimu. Okay, so bila Allah tak bagi, belum sampai masa dia nak bagi. But our duty, Kak dia selalu sebut, our duty adalah berusaha, kerja dia keluarkan result. Dan before kita usaha, Kak dia nak ambil apa yang Ustaz Ibn selalu share, 80% doa, 20% usaha. So that benda tu lebih mudah, lebih balance sebenarnya. Okay, okay. Is it clear? Ada soalan? Kak dia tak tahu kenapa every time selepas live ni baru Kak dia nampak ada soalan tau, yang macam tadi dia tanya masa Kak dia tengah live tapi Kak dia tak nampak. So minta maaf. Kak dia masih tak berapa familiar lagi dengan live ni. So Kak dia masih belajar. So kalau Kak dia tak dapat jawab dan tak nampak, tak menegur, Kak dia minta maaf. Okay, sebab Kak dia tak keluar dekat note ni. Okay, so Tuan Hazlan kata, apa yang saya boleh cakap kat sini Puan Dia, bila bercakap memang dari hati, tu yang best. Ada peluang saya memang tak lepas peluang untuk join. Okay, Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Wara kata Alhamdulillah, syukur, thanks Ibu, banyak manfaat yang saya dapat, Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Okay, so itulah dia. Okay, every time bila kita rasa kenapa Allah tak jawab doa kita, kita rasa Allah tak sayang kita, dia jawab dalam surah Wadduha. Dia sayang kita. Dia sangat sayang kita. Dia sayang kita lebih daripada mak abah kita sayang kita. Dia tahu struggle kita, dia tahu susah kita, dia tahu apa yang kita lalu, dia tahu. Okay, dia tahu. So go back kat dia, cakap dengan dia. Bila sampai tepat waktunya, dia akan tetap bantu. So kalau macam sampai topik again semalam dan semalam, belum sampai berlaku dalam hidup kita, sampai kita terstuck bagaimana Allah uji. Sebab tu Allah uji Nabi kan, sampai dah tak ada arah dah nak pergi. Okay, Allah uji Nabi ni sampai dah tak ada arah nak pergi. Tapi dia tahu Nabi tu kuat iman je, kepercayaan dia pada kehendak Allah tu sangat tinggi. Okay, tapi dia tak uji kita sampai tahap tu. So kita masih ada banyak ruang lagi yang kita boleh perbaiki. So kalau doa kita rasa masih belum Allah sampaikan, please ingatlah satu perkara, Allah sangat sayang you. Allah sangat sayang you. Allah sangat sayang you. Okay, dan kalau you rasa you dalam keadaan yang sangat susah, ingat dua golongan atau dua situasi yang Allah kongsikan dalam surah Wadduha, anak yatim dan juga orang fakir. Anak yatim dan orang fakir. Hari ni kita ada anak untuk kita peluk, kita ada suami isteri, mak ayah kat jauh ulang balik, kita ada tu semua. But you imagine anak yatim dia ada siapa? Kak dia pernah one time, this is not anak yatim, tapi Kak dia berjumpa dengan gelandangan. Okay, Kak dia jumpa dengan gelandangan tu, bila tanya dia, "Dek, you tidur mana malam ni?" Okay, bila dia cakap, dia tunjuk dia tidur dekat depan kedai beralaskan kotak. Kak dia tak tahu nak rasa apa. Kak dia tak tahu nak rasa apa sebab, guys, kecil mana pun rumah you, which is ramai, tak kecil pun rumah. You ada rumah, you ada tilam nak tidur, you ada katil you ada rumah you. Dia tak ada. Beralaskan kotak yang dah lama pergi buang, cari siang cek kotak baru nak alas tempat tidur malam. Okay,
kita tak lalu tu. Kita tak lalu tu semua. Bukankah tu tanda Allah masih sayang kita? Sedang orang macam tu Allah sayang. Adakah itu tandanya Allah masih tak sayang kita yang kita sebut dalam doa kita? Okay. Puan Rozi kata, Rozi kata, thanks Kak Dia bagi semangat pada kita semua. Okay, sama-sama Rozi. Mudah-mudahan ada manfaat untuk Rozi. Okay, Tuan Hazlan nak yatim dan fakir miskin. Yap, bagi dan jangan, Allah pesan, jangan herdik, jangan marah. Jangan marah. Okay. Kak Dia rasa tu saja. Puan Zaliha kata, syukur, Alhamdulillah. Sebenarnya besar hati Kak Dia untuk berkongsi. Kak Dia kongsi, again Kak Dia ingatkan, bukan sebab Kak Dia pandai, jauh sekali Kak Dia sangat tak pandai, Kak Dia sangat tak tahu. Cuma pesan cikgu Kak Dia, bila kita tahu sikit tu, kita kena kongsi. Sebab sikit yang kita kongsikan tu, mudah-mudahan dia jadi ilmu dan ingatan untuk kita. So peringatan yang Kak Dia bagi bukan sebab nak ingatkan you guys, adik-adik Kak Dia, tak. Kak Dia nak ingatkan diri Kak Dia sendiri. Okay, Kak Dia nak ingatkan diri Kak Dia sendiri. So mudah-mudahan ada manfaat. Kak Dia jauh dari sempurna. Okay, so mudah-mudahan ada manfaat. So kita sambung PKP kita lagi. Banyak keindahan yang kita lalui waktu PKP ni, banyak sangat. Okay, so Kak Dia mendoakan semua dalam sejahtera, dalam lindungan rahmat kasih sayang Allah. Allah nak bagi kita banyak benda. Kak Dia sangat yakin benda tu. Okay, so bagi yang bersituasi, okay, Kak Dia akui ramai yang dalam keadaan situasi dengan PKP yang macam ni, dengan keadaan COVID-19 tak boleh cari rezeki. Basically rezeki ni ada satu benda yang macam, orang selalu kata duit is not everything. But duit, nak beli apa pun perlukan duit. Okay, so itu antara stress point yang buat ramai orang tertekan. So dia tahu Kak Dia tak boleh cerita tentang magic yang berlaku, sebab dia kena satu aliran proses yang Kak Dia selalu share dalam kelas. Kak Dia tak boleh bagi direct macam tu, so dia tak tersusun. Okay, but percayalah, bila tepat pada masanya pertolongan dia pasti sampai. Tapi jangan berhenti meminta. Dan yang penting, Kak Dia selalu cakap, minta dengan rasa. Kak Dia selit sikit ni, boleh sebenarnya dah nak habis dah, tapi Kak Dia selit sikit. Hari ni Kak Dia energi terlebih sikit. Okay. Kak Dia selalu cakapkan, kalau you guys perasan dalam sharing Kak Dia selalu cakap, ya Allah, Allah tolonglah dia. Dia kadin, ya Allah tolonglah dia. Okay. Kenapa dia jadi macam tu? Okay. Kak Dia selalu cakap, Allah sayang kita lebih daripada mak abah kita sayang kita. Okay. Kita takkan cakap dengan mak kita. Kak Dia orang Johor. Okay. So kalau macam selalu suruh mak masak tu, asam pedas is my favourite lah. So kalau tu Kak Dia akan cakap mak. Kak Dia takkan cakap dengan mak Kak Dia macam ni. Wahai mak, adakah boleh mak bantu saya, tolong saya buatkan saya asam pedas. Nanti kejap lagi arwah mak Kak Dia akan cakap, kau dah kenapa? Terbiat. Kan? Kita akan cakap, mak, buatlah orang asam pedas, mak. Teringin sangat nak buat. Kau ni macam-macam. Alah, boleh lah mak. Orang belikan mak. Okay, so kita buang gap sebab kita tahu mak kita sayang kita. Okay? Kita tahu mak kita sayang kita. Kita tak cakap dengan bos kita macam tu. Okay? Kita tak cakap dengan bos kita macam tu sebab ada gap. Okay? Kasih sayang tu tak sama macam kita dengan mak kita. Okay? So, bila kita dengan mak kita rasa lain. Sama juga bila kita cakap dengan husband kita. Kita tak ada cakap dengan husband kita, so beli handbag. Wahai abang, saya rasa macam berkenan sangat dengan beg yang ni, brand ni, ni model ni. Bolehlah kiranya abang tolong sayang belikan. Tak ada. Kejap lagi, husbandnya tengok atas bawah, dia tanya, dah sign surat wasiat belum? Okay? Tidak. Because of kasih sayang. You akan cakap dengan husband you, yang belikanlah ini, kan? You akan cakap dengan kasih sayang sebab kasih sayang. Sama juga bila you boleh bercakap macam tu dengan dia, you will see bagaimana perasaan you minta tu. You tahu dia dengar apa you minta. Bersungguhnya Kak Dia cakap ni. Okay? Okay? So, itu yang Kak Dia nak kongsikan. Okay, bercakap minta dengan rasa. Okay, Puan Zurina kata minta dengan rasa. Yes, okay, betul. Puan Rizan cakap terima kasih Kak, best sangat. Okay. Alhamdulillah. Puan Siti kata tengok gelandangan kat TV pun dah tersentuh hati. Lagi-lagi Puan dah hadap. Memang betul. Memang sangat kehidupan mereka. So benda-benda tu yang kadang-kadang ajar kita untuk pujuk hati.
untuk kita syukur dengan apa yang kita ada. No matter how much kita dalam situasi, ada orang yang situasi dia lagi teruk. Dan untuk kita faham benda tu, sekali-sekali kita turun padang supaya kita melalui dan merasai sendiri pengalaman tu. Okay, so dah kot kan. Okay, so salam kasih sayang dari Kak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.